accept je lah. So kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan untuk berjumpa pada malam ini. Tadi ada masalah lain problem. Itulah sebab tu kita kena sentiasa bersyukur tu kan. Sebab kita duduk tengah-tengah jalan pun tiba-tiba internet ni macam-macam boleh berlaku, tapi tak apa. Saya mohon maaf atas teknikal tu. So kita continue. So kita di dalam perbincangan ataupun kita mengulang kaji tentang penentuan sama ada sesuatu harta itu dikira sebagai harta pusaka ataupun bukan. So sebelum ni kita telah bincangkan beberapa perkara. So hari ni kita lihat beberapa isu yang lain lah. Hari ni kita sambung tentang harta intelek. Harta intelek ni di Malaysia dia masih lagi dikategorikan sebagai harta alih. Sebab di setengah negara mereka membuat definisi yang berasingan untuk harta intelek. Mana dia ada harta tak alih, harta alih kemudian harta intelek. Macam tu. Tapi di Malaysia ni harta intelek dimasukkan sebagai harta alih. Sebab di Malaysia ni selain daripada harta tak alih, maka ia adalah harta alih. Harta tak alih dia mudah aja, yang ada geran tanah lah. Yang ada geran tanah maka dia ada harta tak alih. Selain daripada tersebut semuanya harta alih. Termasuklah harta intelek dikategorikan sebagai harta alih. Kalau rumah yang boleh dipikul dan dialih-alihkan, itu harta alih. Sebab rumah tu zaman dulu ada juga lah rumah kan, rumah yang boleh diangkat-angkat. So tengoklah macam mana harta alih, harta tak alih tu. Cumanya harta intelek ni dikategorikan sebagai harta alih. So harta intelek yang ataupun yang mana pemilik dia mendaftarkan dia adalah pemilik ataupun dia ada hak cipta, dia ada sijil perakuan hak cipta, maka harta intelek ini dikira sebagai satu aset milik pemiliknya, dan apabila dia meninggal dunia maka harta intelek ini, hasil daripada harta intelek itu dikira sebagai harta pusaka. Sebab ia diusahakan oleh si mati semasa hidupnya, dan apa-apa hasil selepas dia meninggal maka ia dikira sebagai harta pusaka yang perlu difaraidkan. Sebab diberi kepada pentadbir, tapi diberi secara berkala lah. Saya tak pasti macam mana, sama ada diberi secara tahunan ataupun dia punya jadual lah, jadual pemberian tu. Jadi sebenarnya kalaulah setiap waris menuntut daripada hasil harta intelek tersebut, maka pentadbir tadi maknanya setiap kali dia terima, dia kena bahagikan kepada waris secara faraid lah. Kecuali lah kalau nak memudahkan, terus saja diberikan kepada waris tertentu, dan waris tersebut dia menerima secara berkala tersebut. Saya pun tak pernah handle secara pengalamannya tentang harta intelek ini. Contohnya tentang mungkin penulisan buku ataupun lirik-lirik lagu-lagu yang dicipta. So itu semua diusahakan oleh pemilik semasa hayatnya dan memang diwarisi. Memang diwarisi. Cuma macam MLM dia kata diwarisi, itu saya tak pasti macam mana cara dia. Tapi dia bukan harta intelek, dia adalah commission dia kerana dia membina jaringan downline dia kan. Downline dia, kemudian kalau dia meninggal, ada setengah company itu dia mengatakan benda itu boleh diwarisi. Tak tahu, saya yang tu saya tak pernah juga handle.
So adakah dia kira pemberian syarikat, tapi kalau sekali fikir dia juga adalah usaha masih semasa hayatnya, so maka ia perlu difaraid juga terlebih dahulu. So harta intelek ini dia menjadi kalau ikut di Malaysia ni dalam Akta Hak Cipta 1987 diberi royalti dalam tempoh 50 tahun selepas pemilik itu meninggal dunia. Ini dia menjadi sedikit isu baru-baru ni apabila contohnya lagu Hoi Hoya Hoi ni nak pilihan raya pula ni, tapi tak naik sangat dah lagu ni. So nyanyian Ultimate yang mana lagu ni asalnya ialah ilham daripada yang diciptakan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So Ultimate ni bijak saya nampak. Dia cuba dia kata dia tak ambil apa-apa royalti terhadap lagu tersebut sebab dia pun tahu dia sebenarnya mencipta lagu tersebut. Seumpama maknanya nak kata ciplak tu taklah ciplak juga, tetapi maknanya dia mengambil ilham daripada lagu asalnya daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So maka segala royalti itu patut diberikan kepada waris, kepada Tan Sri Allahyarham P. Ramlee. Itu yang dia nyatakan lah, sebab pada tahun lepas P. Ramlee meninggal tahun 73. So 50 tahun selepas kematian dia akan jadi tahun 2023, tahun ni lah, saya tak pasti bulan berapa. So maknanya segala royalti yang diterima oleh waris Tan Sri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dia akan berakhir pada tahun ni mengikut Seksyen 17 Akta Hak Cipta 1987 tersebut. So saya mengandaikan Ultimate ni dia saja je dia nak menyindir. Dia kata tak apalah, saya tak ambil pun, tahun depan habis lah. Dia tak tahulah dia nak menyindir ataupun dia nak apa. Sebab tu saya kata dia seorang yang cidik. Dia bagi statement dia tu, dia menembak. Saya nampak dia juga menembak pihak kerajaan. Kerana kerajaan di Malaysia ini masih lagi berpegang kepada 50 tahun selepas kematian. Sedangkan kalau kita kaji harta intelek hak cipta ini, di negara-negara lain royalti itu dibayar selama 75 tahun. Jadi Malaysia ni saya tak tahu kenapa 1987 ni penggubalan undang-undang masa tu ditulis 50 tahun. Sedangkan negara lain 75 tahun. Sebab tu saya kata macam Ultimate ni nak menyindir je. 50 tahun je kan, tahun depan habis lah. Sepatutnya 75 tahun lah, at least generasi kedua tu lama sikit dapat rasa kan. Sebab generasi kedua Tan Sri Allahyarham P. Ramlee ni masih lagi hidup kan. Jadi kalau 50 tahun, selepas 50 tahun ni dia menjadi harta publik, dia menjadi harta awam, so tidak perlu lagi dibayar dan siapa saja pun boleh. Maknanya kalau tak ada hak cipta, maknanya semua orang boleh ambil lah. Dia tidak menjadi eksklusif kepada pemegang hak cipta tersebut, dan waris juga tak boleh nak claim. Waris tak boleh nak claim sebab dah habis 50 tahun. Jadi bagi saya malang lah Malaysia ni, sebab 50 tahun tu dia agak singkat dan tidak standard. International standard tu tidak meet lah bagi saya macam tu. So yang ni saya, itulah kalau ikutkan saya mencadangkan lah kepada, kalau sekarang ni dia bawah MyIPO ni di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub. Tapi saya pun tak sempat nak jumpa. So mungkin siapa-siapa yang ada tu boleh juga syorkan. Tapi dia bukannya perjalanan yang mudah lah, macam mana nak membuat satu penggubalan untuk meminda Seksyen 17 ini. Tapi bagi saya dia perlu dipinda supaya kita punya standard dalam menjaga harta intelek ini memenuhi ataupun sama taraf dengan peringkat antarabangsa lah. Jadi kita ni macam kita tak hormat sangat kan harta intelek, sedangkan dia adalah perkara yang amat besar. Bahkan nilai harta intelek, harta brand contohnya kan, brand-brand macam-macam brand sekarang tu nilai tu pun mencecah bilion kan. Kalau brand-brand yang besar tu jual brand je. Sebab dia ada nilai intelektual tu. Ini sedang berkembang, so sepatutnya kita kena at par dengan negara-negara lain lah. Tapi cuma nak sebut dia adalah satu harta pusaka. Dulu ada
Juga timbul isu apabila pembayaran dibuat kepada waris arwah lolok kan, lolok. Lolok ni dia banyak tulis, saya pun tak ingat nama penuh lolok ni apa. Lolok ni dia banyak tulis lirik lagu yang dicipta oleh atau yang dinyanyikan oleh Datuk M. Nasir kan. 73 pintu, 73 jalan ni sampai hanya satu jalan contohnya kan. Macam-macam lagu-lagu Datuk M. Nasir tu yang dicipta oleh Lolok kan, Phoenix Bangkit, dalam album Phoenix Bangkit. So Lolok sudah meninggal dan warisnya masih lagi menerima pembayaran royalty tu. Sekarang ni kalau lagu tu banyak dibayar oleh Spotify kan, Spotify dia tak bayar direct kepada artis tu, dia bayar kepada kita kata yang memegang hak cipta tu lah, sama ada Loncai Emas, Warner Music dan sebagainya. Dia akan jadi berperingkat lah, tapi akhirnya dapatlah kepada pemilik asal tu. So yang jadi isu arwah lolok tu apabila dia banyak juga menerima kita kata commission itu, dia punya pampasan, dia punya bukan pampasan, mana dia punya royalty itu, sehingga kan lembaga hasil masih lagi mencari waris-waris arwah lolok untuk dituntut hutang lembaga hasil dalam negeri. Padahal lolok sudah pun meninggal kan, sehingga kan waris itu pun bersungut. Macam mana calculationnya, dan royalty itu bukanlah banyak kan. Tapi royalty itu tetap ada dan lembaga hasil cari kan. So benda ni ada, dia punya ada income dia yang kita tak pasti. Macam mana arwah yang mencipta lagu Isabella kita tu contohnya baru meninggal. Kalau masa dia hidup dulu dia pernah mendapat sehingga 80,000 sebulan untuk royalty lagu-lagu ciptaan dia. So saya tak pasti benda ni, saya tidak terlibat sangat, cuma saya nak sebut sekiranya ada income daripada harta intelek, hak cipta, ia dikira sebagai harta pusaka kerana ia diusahakan oleh si mati semasa hayat dia. Dia bukannya wang yang datang tiba-tiba, tetapi hasil daripada usaha semasa hayat. Maka pentadbir yang menerima dia perlu cakna lah, dia perlu membahagikan secara faraid. Kalaulah nak diputuskan kepada sesiapa pun, ia adalah mendapat konsen ataupun keizinan daripada waris faraid itulah. Seterusnya e-wallet ataupun wang digital. E-wallet ataupun wang digital ini dia berbeza daripada wang kripto. Seminggu lepas kita membincangkan tentang wang kripto. Wang kripto itu saya nyatakan dia berbeza kerana wang kripto itu dia tidak menerima apa-apa perintah mahkamah. Sebab wang kripto ni dia lain, kita pun tak faham macam mana kertas putih itu diluluskan. Dia bukannya wang sebenarnya, dia lebih kepada saham, sebab dia bukannya dikawal oleh bank negara, dia dikawal oleh Suruhanjaya Security, apa yang saya faham. Jadi dia sebenarnya adalah saham. Tetapi macam mana pula authority itu, dia panggil kertas putih itu diluluskan, semua banyak lagi benda-benda tu. So dia menjadikan wang kripto ni dia macam kebal terhadap apa-apa perintah mahkamah, sebab dia langgar boundaries, dia langgar sempadan negara. Bahkan dia panggil, kami tidak mengiktiraf identiti. Sesiapa yang boleh memasuki ke dalam blockchain tersebut, dia adalah pemilik wang kripto tersebut. Mana ada ID password boleh masuk, dia adalah pemilik, dia panggil crypto wallet tersebut. So ini berlainan dengan e-wallet ataupun wang digital, sebab e-wallet ini dia ada syarikat yang kawal, dan syarikat ini dia tertakluk kepada perintah mahkamah. Maknanya kita tahulah kalau di negara kita yang dapat, sebab ini di bawah bank negara, kalau nak cipta e-wallet kena bank negara lulus. So Boost, Touch and Go e-wallet, GrabPay, ShopeePay, Aeon Wallet, BigPay dan apa-apa semua syarikat pengendali, termasuk PayPal apa semua tu. PayPal tu international punya. So semua itu dia ada syarikat dia dan dia menerima. Kalaulah ada surat kuasa mentadbir dan di dalam senarai aset dinyatakan e-wallet sekian-sekian, maka boleh dicairkan melalui surat kuasa mentadbir. Contohnya suami mati meninggalkan dalam e-wallet 10,000.
kan. Kemudian tak ada siapa tahu dia punya password handphone dia, menyebabkan tak boleh nak transfer lah. Kalau tahu boleh je transfer melalui aplikasi e-wallet itu kepada waris yang hidup. Kalau boleh transfer macam tu, dia tak perlu kepada surat kuasa mentadbir lah. Itu bergantung kepada amanah pentadbir lah ataupun orang yang transfer tadilah. Sepatutnya transfer je, senang je. Kalau tahu transfer, cuma bila dicairkan e-wallet tersebut dalam bentuk wang fiat ataupun faedah penggunaan e-wallet itu sepatutnya perlu difaraidkan sebab dia adalah harta pusaka cuma berbentuk e-wallet. Cuma setengah kita mungkin kata ini jumlahnya sikit. Dia bukan isu sikit banyak, sebab saya pernah lihat ada yang dalam Touch 'n Go e-wallet pun 10,000. 10,000 tu tak tahulah nak kata sikit ke nak kata banyak. So isu banyak sikit tu dia bergantung kepada perkembangan yang akan datang, bergantung kepada kehidupan seorang itu. Dia boleh jadi sikit, boleh jadi banyak. Tetapi yang kita perlu faham, e-wallet maknanya macam wallet biasalah. Dia adalah wang yang ada nilai dan dia termasuk dalam kategori harta pusaka yang mana nilai itu perlu difaraidkan. Kalau perlu difaraidkan, kalau sikit-sikit itu maknanya minta izin lah, minta izin daripada waris supaya bermuafakat diserahkan kepada waris-waris tertentu lah, kepada pasangan si mati dan sebagainya kan. Kalau bus tu kita transfer melalui nombor telefon aja kan. Dan yang lain pun dia bolehlah mengikut penggunaan masing-masing lah. Cumanya satu fungsi di dalam e-wallet settle, contohnya dia ada fungsi settle share. Settle share ni kalaulah seseorang itu dia meninggal dunia, kemudian tak boleh nak akses kepada akaun settle dia sebab tak tahu password. Tapi settle share dia tu masih lagi berfungsi. Maknanya sesiapa sahaja yang dia share akaun settle dia tu, boleh je menggunakan akaun settle tu di tempat yang dibenarkan. Contohnya mengisi petrol di Petronas atau membeli barang-barang mesra Petronas dan pemilik asalnya meninggal. So settle share ni mungkin diujahkan seumpama bagi saya dia bukan harta pusaka, sebab yang dia share dia maknanya dia sudah niatkan duit e-wallet dalam settle share dia tu. Settle share ni dia bukan automatik. Yang ada akaun settle, kalau dia tak buat settle share, jadi settle aja, tak share pun untuk dia je. Tapi yang settle share ni dia sudah seolah-olah dia sudah membenarkan orang lain yang dia bagi fungsi settle share tadi untuk menggunakan duit dalam settle. So bagi saya dia tidak menjadi harta pusaka sebab pemilikan bersama. Orang lain pun boleh guna juga. Dia menjadi harta bersama dan kalau dia meninggal lebih mudah lah orang lain boleh habiskan lah duit tu. Tapi kadang-kadang yang settle share tu dia tak tahu berapa wang yang ada di dalam akaun settle orang tu. Tapi itu pun mungkin satu perbincangan lanjut boleh dibuat lah tentang fungsi-fungsi e-wallet ni yang pelbagai. Tapi yang pentingnya bagi saya ialah satu harta pusaka sebab ia dikumpulkan oleh si mati semasa hidupnya, dan kalau dia meninggal dan ada nilaian harta kat situ maka ia perlu difaraidkan. Seterusnya binatang ternakan. Binatang ternakan adalah harta pusaka. Memang clear lah binatang ternakan harta pusaka. Apa yang diternak, apa yang dipelihara oleh si mati. So kalau dia meninggal maka binatang ternakan tersebut menjadi harta pusaka. Seperti lembu, kerbau, kambing, biri-biri, seladang, rusa, semuanya lah. So selalunya disettlekan, dibahagikan faraid itu mengikut perbincangan lah. Sebab kadang-kadang susah untuk dinilaikan lembu ni harga berapa, lembu ni harga berapa. Tapi perlu diselesaikan sebab dia harta pusaka, dia perlu difaraidkan dan diselesaikan mengikut perbincangan lah. Jika ada yang menjaga maka upah kepada penjaga tu terlebih dahulu boleh diambil daripada harta pusaka itu sendiri. Jual, sembelih seekor lembu, jual, tu dah jadi cash. Yang cash tu bagi pula kepada penjaga, macam-macam lah. So boleh diuruskan, kena diuruskan oleh pentadbir dan diselesaikan sesama waris mengikut pembahagian faraid asalnya lah. Kalau bermuafakat pun dipanggil secara takharus lah. So dia adalah harta si mati yang ada nilai yang perlu difaraidkan. Begitu juga binatang peliharaan. Cuma sesetengah
sesetengah tu dia tak masukkan peliharaan seperti kucing tu sebagai harta pusaka, sebab mungkin pengarang kitab pada masa tersebut kucing ni tak ada nilai. Tapi zaman kita ni sesetengah kucing itu memang ada nilai, sebab dia panggil apa, pet. Pet ni bukan kucing yang berkeliaran kat luar. Dia ni bahkan orang ada kedai jual kunci. Dia ada hotel kucing dan sebagainya. So dia adalah satu binatang yang tinggi nilainya, setengahnya tinggi. So dia memang harta pusaka. Kalau itu milik orang tu meninggal, maka binatang peliharaan yang ada nilai, saya contohkan seperti kucing lah, saya tak tahu binatang lain, hamster ke apa ke, saya tak tahu yang lain, sebab kucing lebih glamour, dia punya nilai tu sangat tinggi setengah tu. So dia adalah harta pusaka. So kena perhatikan benda tu lah, perlu dibincang sesama waris. Begitu juga timbul isu tentang anjing yang dilatih, sebab anjing ni adalah satu binatang yang pada pandangan kita dia adalah satu binatang yang kotor ataupun satu binatang yang najis dan seumpamanya. Sebab kalau kita pun tersentuh dengan anjing ni, lidahnya terutamanya, kita kena sertu kan, kita kena samak dan sebagainya. So tetapi anjing yang dilatih ni ada nilai kan. Anjing dilatih dan sama ada dilatih untuk menjaga kebun ataupun dilatih dan dijual kepada polis untuk mengesan dadah ke dan sebagainya. So anjing dilatih ni memang disebut oleh ulama, dia panggil istilah dia saya tak ingat, tapi anjing lah, kalbun lah. Anjing yang dilatih, walaupun kita nampak dia adalah satu binatang yang maknanya tidak welcome di sudut Islam, tapi anjing dilatih ni lain, sebab dia ada nilai, maka dia juga ada nilai pusaka yang mana sekiranya ada si mati memelihara anjing-anjing yang dilatih ni, maka anjing-anjing tersebut boleh dijual, dan maknanya nilai dia tu hendaklah dipusakakan kerana dia dikategorikan sebagai harta pusaka yang perlu difaraidkan. Kemudian saya masukkan yang inilah gantian cuti rehat. Sebelum ni gantian cuti rehat ni saya masukkan dalam bukan harta pusaka, tapi saya baru pindah slide saya ni. So saya masukkan gantian cuti rehat sebagai harta pusaka kerana saya baru aja dalam seminggu lepas, terima kasih kepada Tuan Nizam Samad, saya tak pasti ada ke tak malam ni. Saya pernah jumpa Nizam pun, dia datang dari Johor semata-mata untuk berjumpa saya sebelum ni lah, beberapa tahun yang lepas. So saya baru tahu minggu lepas adanya Majlis Fatwa Negeri Johor mengeluarkan fatwa pada tahun 2018 mengkategorikan gantian cuti rehat ini sebagai harta pusaka. Gantian cuti rehat ni macam ni, maknanya semasa hayat kita kata pekerja kerajaan ini, penjawat awam ni, dia tidak menghabiskan cuti, bahkan dia kumpul cuti tersebut, yang mana sekiranya dia meninggal semasa perkhidmatan, cuti tersebut dia convert kepada wang tunai. Bahkan saya difahamkan dia boleh kumpul sehingga mencecah 150 hari. So usaha untuk mengumpul, tidak cuti, maknanya tidak ambil cuti rehat semata-mata nak kumpulkan cuti rehat tersebut, maka itu adalah usaha si mati semasa hayat dia. Dia bukannya dia terima macam tu je, dia terima tu based on usaha dia kan, dia carry forward contohnya. So dikumpulkan dan digantikan dengan wang tunai. Mungkin berdasarkan hujah tersebut, maka Majlis Fatwa Negeri Johor dia kiaskan dengan kes si mati pasang pukat semasa hidup. Si mati pasang pukat semasa hidup ni adalah contoh yang diberi di dalam kitab-kitab faraid, kitab-kitab kuning lah. Selalunya dia cerita pasal pasang pukat lah, sebab masa tu pengarang menulis kitab itu yang jelas berlakunya kan. Bila pukat itu dipasang semasa hidup, kalau dia pasang pukat hari Ahad, meninggal hari Isnin, hari Selasa pukat itu diangkat, dan hasil pukat itu dikira sebagai hasil pusaka kerana usaha si mati semasa hidup. Macam itulah, pukat ke, bubu ke. So dalam kitab-kitab lama dia bahaslah benda tu. So mungkin ahli Majlis Fatwa Negeri Johor ini dia kaitkan gantian cuti rehat ini berkenaan dengan usaha si mati semasa hidup. So apa saja usaha yang dibuat masa hidup,
walaupun hasil itu selepas mati. Tetapi itu dikira sebagai harta pusaka kerana usaha tu dibuat oleh si mati semasa hidup. Dia bukan harta pusaka ni sebab kalau si mati pun tak tahu, tiba-tiba je dapat. Itu bukan harta pusaka. Tapi kalau memang diusahakan oleh si mati semasa hidupnya, walaupun hasilnya, sebab bila dia usahakan semasa hidup, dia sudah pun ada hak terhadap apa yang diusahakan. Hak itu semasa hidup. Itu jadi pusaka sebab hak itu wujud semasa hidup. Hak itu dipusakakan. So bila dia jadi pusaka, dia perlu diberi ataupun dia perlu dibahagikan secara faraid. Mungkin itu saya tak tahu dia punya hujah. Dalam fatwa negeri Johor dia cuma bagi orang kata dia punya result dia lah, dia punya penemuan ataupun dia punya keputusan hasil daripada muzakarah dia tu, perbincangan dia tu, maka dikategorikan sebagai harta pusaka. Saya saja yang fikir-fikir mungkin dikaitkan dengan isu ataupun kes pasang pukat semasa hidup lah. So itu adalah contoh-contoh harta pusaka yang kalau dibimbangi kok kita terlepas pandang lah. Seterusnya yang bukan harta pusaka. So yang bukan harta pusaka ni kita tidak tertakluk kepada faraid. So janganlah pula kita menekan orang yang menerima tu untuk difaraidkan walhal dia bukan harta yang tertakluk kepada faraid. Sebab tu kena faham betul-betul lah yang faraid kita tak buat. Kita tak bahagi, yang bukan faraid pula kita duduk sungguh kan. So yang bukan faraid yang pertamanya harta pencarian. Harta pencarian ni dia bukan harta pusaka. Maknanya pasangan si mati berhak untuk menuntut harta pencarian apabila berlakunya kematian. Tetapi dia punya kausa tindakan terhadap harta pencarian ni bukannya kematian sahaja. Poligami dan perceraian juga menjadi kausa tindakan untuk harta pencarian. So kalau kausa itu sudah wujud sebelum si mati itu mati, sepatutnya maknanya janda dia kan, sebab dia sudah bercerai, sepatutnya tuntut masa tu lah, bukan tuntut selepas mati. Ataupun dia punya madu kan, masa sudah pun bermadu, sepatutnya sudah pun berpoligami, masa itu sudah boleh tuntut, tapi tak tuntut juga. So bila mati pun nak tuntut. So kadang-kadang dia akan menjadi banyak isu lah, sama ada locus tu masih lagi ada ataupun tidak. So kalau banyak isu macam tu, kena mahkamah yang putuskan lah. Dan harta pencarian ni dia bukannya semua harta si mati pasangan dia tu boleh claim. Dia ada juga beberapa harta si mati yang tidak boleh diklaim sebagai harta pencarian. Sebab harta pencarian ni dia develop berdasarkan uruf. Nanti kita akan bincang lebih detail, satu slide khusus saya buat untuk harta pencarian. Cuma kat sini saya just nak mention sedikit saja bahawasanya dia bukan harta pusaka lah. Kita kena bagi dulu harta pencarian tu kepada pasangan. Dia yang bukan harta pencarian ni contohnya harta bawaan. Harta bawaan ni contohnya si mati sebelum dia kahwin dia dah ada harta dia. Dia bawa harta tu. Sebelum masa bujang pun dia dah ada rumah dah. Bila dia kahwin ada rumah lain pula. So yang harta dia masa dia bujang itu harta bawaan. Cuma improvement tu itu jadi sepencarian. So bukan semudah itu harta pencarian ni. Dia ada harta dapatan. Harta dapatan contohnya dia dapat hadiah ataupun dia dapat pusaka daripada keluarga dia. So pasangan tak boleh nak claim. Tak boleh nak claim sebagai harta pencarian sebab itu bukan sepencarian dia dengan pasangan dia. Pasangan dia tu dapat harta dapatan dia sendiri. Dia dapat sendiri. Mungkin hadiah daripada bos dia bagi jam Rolex ke, itu untuk dia je lah. Itu bukan harta pencarian sebab itu harta dapatan. Ataupun setengahnya lagi Mahkamah Syariah keluarkan satu istilah dia panggil harta keluarga. Harta yang sudah pun si mati itu beli untuk keluarga dia. So itu bukan harta pencarian. Itu adalah milik harta keluarga tersebut lah. So tak boleh nak tuntut sebagai harta. Harta pencarian ni selalunya adalah harta yang berupa harta ta'alih lah. Yang berupa harta ta'alih dia based on kepada setengah ulama tu dia kata based on kepada syarikatul abdan. Maknanya dia menghujahkan bahawasanya dia seumpama syarikatul abdan. Syarikatul abdan ni maknanya seorang bagi modal, seorang yang berusaha. Yang bagi modal untuk dapat harta tu ialah suami.
Tapi ada juga usaha di peringkat isteri, sebab kalaulah isteri itu tak jaga suami, itu pening juga si suami. So isteri dia ada kerja-kerja dia, kerja-kerja rumah tangga dia. So itu adalah tenaga. So dia ada takat sumbang dia. Dia seumpama syarikatul abdan, seorang bagi modal, seorang buat kerja. So kerja-kerja isteri itu menghasilkan harta bagi suami, kan. Kalau isteri buat hal, suami pun tak boleh cari harta. So kerja-kerja isteri itulah yang menyebabkan isteri itu entitled kepada harta pencarian mengikut takat sumbang, macam tu. So bukan semua, sebab itulah even harta KWSP pun fatwa mengatakan dia bukan harta pencarian kerana dia adalah harta individu yang diusahakan oleh individu orang tu. Maknanya kalau suami yang harta suami lah. Kalau harta isteri lah untuk EPF tadi. Dia menjadi faraid, dia tidak menjadi harta pencarian. So ada perkara-perkara harta pencarian, terutamanya harta tak alih yang boleh dipohon dan sebenarnya kalau nak pohon harta pencarian, kalaulah semua waris itu dewasa, dia boleh secara muafakat saja, boleh tentukan saja. So kita setuju untuk isteri si mati ni harta pencarian dia sekian-sekian. So yang baki itu, itulah baki kalau ada wasiat-wasiat kan, bayar hutang apa semua, dan baki itu difaraidkan lah. Cuma kalau lah ada melibatkan waris bawah umur ke, ataupun ada dia punya takat sumbang ataupun jumlah yang dia dituntut itu dipertikaikan, maka hendaklah dibawa kepada mahkamah syariah untuk ditentukan. So contohnya si mati meninggalkan seorang isteri dan saudara seibu sebapa lelaki. Hak faraid isteri ialah 1/4, sebab dia tidak ada anak. Si mati tiada anak, maka isteri dapat 1/4. Harta yang ditinggalkan ialah sekeping tanah seluas, bukan seluar tu, seluas 2 ekar. Jadi kalaulah harta pencarian diputuskan 5%, maka isteri tu ambil dulu hak harta pencarian dia 50% daripada 2 ekar, maka 1 ekar. Milik isteri, 1 ekar lagi difaraidkan tu dia dapat lagi 1/4, iaitu 0.25 ekar. Macam itulah lebih kurang dia punya cara calculation. So sebab yang difaraidkan itu baki selepas diberi hak harta sepencarian. So harta sepencarian bukan harta pusaka, dia adalah harta yang boleh dituntut oleh pasangan si mati. Seterusnya ialah khairat kematian. Khairat kematian juga bukan harta pusaka. Siapa yang terima khairat kematian, maka khairat kematian itu milik dia. Kan? Ia adalah satu tabung yang mungkin dianjurkan oleh masjid. Kalau masjid itu selalunya dah tak ada lah lebih. Kalaulah didapati si mati itu adalah ahli khairat, maka masjid akan tampung keseluruhan kos untuk penyelenggaraan jenazah, seperti mandi, kafan, solat ke bumi. Kadang-kadang kita bayar khairat kematian tu seumur hidup. Lepas tu kita pindah kan, tak apalah, kira tabarruk je lah apa yang sudah dibayar kan. Pindah tempat lain, masuk pula khairat kematian di masjid tempat lain tu pula, tak apa sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau kita tak bayar, tak jadilah kita ahli khairat tu. Kalau tak jadi, maknanya kena ada kos yang lain lah. Maknanya masjid tak akan tampung lah, sebab dia bukan, walaupun dia tinggal di situ, tapi dia bukan ahli khairat kan. Tetapi khairat kematian juga dibayar oleh pihak-pihak lain seperti majikan, takaful, pekeso, KWSP, ASMB, Felda, SSPN, tamu haji ke apa ke. So kalau yang ni dibayar kepada waris, maka harta khairat kematian itu milik waris tersebutlah. Dia bukan harta pusaka yang perlu difaraidkan. So tak perlu faraid, diberi sahaja kepada waris yang menerima khairat kematian tadi. Kenapa dia bukan harta pusaka? Kerana dia diberikan selepas berlaku kematian. Jadi dia bukannya usaha si mati tu. Memanglah si mati dia yang bayar tabung khairat tu untuk menjadikan dia layak terima tu untuk urusan kos jenazah dia tu, tapi maknanya dibayar selepas hayat dia. So dia terkeluar daripada takrifan harta pusaka. Sebab harta pusaka ni semasa hayat dia tu dia sudah pun
usahakan dan kumpulkan. Begitu juga dengan derma kematian, apabila mati barulah orang nak derma. Masa hidup tak bagi pun kat dia kan, kesian dia kan. Kesian. So mati ramailah orang bagi derma dekat dia. So derma itu bukan harta pusaka. Derma yang diberikan oleh orang ramai selepas berlakunya sesuatu kematian, maka derma itu milik kepada siapa ia didermakan lah. Selalunya kita bagi kepada keluarga si mati secara umum. So kita bagi ke situ, dapat kat situ lah. Jadi susah juga kalau ramai isteri, kalau mati di isteri pertama, orang bagi derma kat isteri pertama. So itu milik dia lah kalau dia dikebumi, dikapankan kat situ. So dia adalah milik kepada siapa ia didermakan lah. Cuma kadang-kadang orang bagi derma tu orang khususkan, saya bagi derma ni untuk anak yatim. So kalau yang khusus bagi derma untuk anak yatim, maka yang menerima derma tu dia kena asingkan lah, ini didermakan untuk anak yatim. Jangan pula dia combine sekali, dia akan jadi tidak meet the purpose lah. Purpose pemberian derma tu untuk anak yatim, maka kita asingkan ini adalah untuk anak yatim. Ada yang bagi derma, saya bagi derma ni untuk majlis tahlil. Kena buat majlis tahlil lah kalau dia spesifik macam tu. Tapi lebih baik kalau kita bagi derma tu untuk umum je. Kita bagi umum tu pulanglah kepada keluarga untuk buat apa yang terbaik. Jadi senang. So dia bukan harta pusaka. Selalunya pasangan yang menerima derma tu, dia pulang kepada dia lah. At least dia ada duit segera lah. Ada duit segera sebab si mati ni kalau lah duit dia tu pula dibekukan ataupun tak ada PIN number untuk ATM dan sebagainya, kadang-kadang duit segera itu amat penting kepada keluarga ataupun tanggungan si mati. So dia tidak menjadi harta pusaka, dia boleh terus digunakan mengikut matlamat penderma itu. So tak payah nak bergaduh pasal duit kematian, derma kematian. Tanah TOL ni juga bukan harta pusaka sebab tanah TOL ni bukan pemilikan si mati pun. Tanah TOL ni dia adalah satu tanah yang diberi lesen. Tanah berstatus TOL, Temporary Occupation License. So lesen ini dia bukannya pemilikan. So tanah TOL ni sebenarnya tak boleh dijual beli sebenarnya sebab dia sendiri pun hanyalah lesen. Cuma kadang-kadang lesen tu renew setahun, dah 20 tahun dah TOL kat situ. Ada setengah tanah TOL tu memang dah cantik sangat dah kedai dia. Dengan dengan mozaiknya, dengan dindingnya, dengan kipasnya. Tapi memang TOL lah sebab dia macam duduk di hujung jalan kan, macam hujung jalan. Memang tak ada, memang geran tanah milik kerajaan lah, takkan ada geran tanah individu yang macam tu. So kerajaan mungkin takkan keluarkan geran individu pun. So dia continue setiap tahun. So sekiranya pemilik itu meninggal dunia, maka dia bukan harta pusaka sebab lesen tidak boleh diwarisi. Lesen tidak boleh diwariskan. So lesen itu tamat secara automatik setelah pemilik lesen meninggal dunia. Termasuk apa lesen lah, lesen meniaga di BKL, lesen meniaga pasar malam, semua lesen ini dia adalah bukan harta pusaka. Lesen itu mati apabila mati pemilik dia. Cumanya dia punya waris itu diberi keutamaan untuk memohon. Kalau waris tu pohon, so dalam permohonan dia tu dia bagilah kod dokumen tambahan. Lesen ni asalnya arwah ayah saya. So saya nak pohon. So mungkin diberi kelebihan kepada dia lah sebab mana tempat tersebut sudah pun asalnya diberi lesen kepada arwah ayah dia. Cuma kadang-kadang jadi isu waris tu pula bergaduh. Yang ni pohon, yang tu pohon kan. Sebab dia tidak boleh difaraidkan pun sebab bukan harta. Lesen bukan harta. So kalau waris bergaduh, waris sana pohon, waris sini pohon, tu pulang pada autoriti lah macam mana dia nak decide kan. Last sekali bagi orang lain tak ada kena-mengena kan, mau pada muka semua waris. So benda tu benda bergantung kepada perundangan yang dikeluarkan oleh autoriti, dia tak ada kena-mengena dengan harta pusaka sebab dia dikategorikan sebagai lesen. Lesen itu mati apabila matinya pemilik. Sebab baru ni pun, bukan baru ni lah, pernah jugalah jenis jual lesen. Betul lah dia jual lesen tu sebenarnya salah lah. Kan, lepas dia jual, orang tu beli, orang tu lah pula meniaga, tapi lesen nama orang lain, kemudian mati. Matilah pemilik tu. So autoriti buka lah pula tanah tu kepada orang lain. So dia serang pula waris. Waris berkata, mana aku tahu, lepas ayah aku jual kat engkau, ayah aku mati.
Apa pula marah kat aku, kau pergi cuba apply balik lah kan. Cuba apply balik lah dengan authority kan. Kalau dapat lah, kalau tak dapat lah. Dia waris pun tak tahu kan. Jenis tumpang nama kan. Jenis jual lesen tu pula. Itu isu lain lah. Isu lain lah. Dia bukan, mana waris tidak bertanggungan lah. So seterusnya ialah pencen terbitan. Kita tak sempat nak habis juga untuk minggu ni, tapi tak apa. Tak ada masalah awal tadi sikit, makan masa. Pencen terbitan juga bukan harta pusaka. Dia pencen ni, pencen si mati semasa hidup dia, dan dia kumpul tu sehinggalah dia meninggal, itu harta pusaka lah, sebab itu harta dia. Kemudian dia meninggal. Bila dia meninggal, maka diterbitkan pencen itu kepada tanggungan dia mengikut akta pencen. So tanggungan dia tu mungkin balu, tanggungan dia tu kanak-kanak, anak-anak dia yang berumur bawah 18 tahun. Dia adalah takrifan tanggungan itu. So pencen terbitan itu diberi kepada dia panggil tanggungan si mati. So pencen terbitan dia bukan harta pusaka kerana dia adalah pemberian daripada kerajaan mengikut peraturan kerajaan. Dia macam seolah-olah sagu hati ataupun dia panggil penghargaan kerajaan kepada mereka yang pencen ni, kan, mereka yang pencen. So mereka yang pencen ni penjawat awam asalnya. So bila dia meninggal dia dapat pencen. Bila pencen tu dia meninggal dapat pula pencen terbitan. Bagus kerjaan kita kan. Bagus kerjaan. Kadang-kadang dia tak ada limit, dah 20 tahun contohnya kan. Terima je pencen terbitan. Itulah untuk kelangsungan hidup mereka yang di bawah tanggungan penerima pencen. So dia bukan harta pusaka dan dia bukan harta pusaka dan dia tidak perlu difaraidkan lah. So dia tidak perlu dipanggil waris untuk setiap kali terima pencen tu panggil waris untuk membahagikan harta pusaka. So saya ingat setakat ini sahaja. Cuma ada yang bertanya tentang haiwan peliharaan eksotik termasuk pusaka, binatang yang dipelihara. Yang eksotik ni kalau bagi saya, kalau ada nilai dia dikira sebagai harta pusaka je. Bagi saya nilai tu, kalau ada nilai adalah harta. Kalau ia ada nilai maka ia dikira sebagai harta, maka ia dikira harta itu milik si mati itulah. Sebab lagi pun dia kata kat sini ada lesen apa semua kan. Dia macam apa yang saya nak sebut selepas ni lah. Contohnya macam senjata api kan. Senjata api itu lesen itu bukan pusaka, tapi senjata api itu pusaka. Cuma kalau senjata api yang seludup tu dia kena pandai-pandai lah. Sebab senjata api apabila lesen tamat, maka senjata api itu perlu diserahkan kepada balai polis sepatutnya. So kalau eksotik ni pun bagi saya dia adalah harta pusaka lah, sebab dia ada nilai. Dia bukannya binatang-binatang yang terbiar macam tu. So saya ingat itu saja untuk malam ini. Saya akan sambung untuk okey. Salam. Isu lot lady ni dia dia sebenarnya kalau mengikut equity dia adalah pemilikan pemilik tanah tersebut. Dia menjadi isu kerana pemilikan tanah tersebut tidak menepati undang-undang kanun tanah negara lah. Sebab
sebab authority tidak membenarkan penjualan lot lidi. Itu pun sebenarnya dia agak strict di Selangor, sebab di negeri-negeri lain masih lagi menerima surat ikatan amanah yang menjadikan pemegang lot lidi itu berpegang kepada surat ikatan amanah. Cuma di Selangor tu dia nampak surat ikatan amanah itu disalahgunakan. Dia sepatutnya dia hanya menerima surat ikatan amanah hanya untuk waris sahaja. So isu lot lidi ni adalah satu isu yang saya ingat isu yang besar, bukan saya pun tidak berhak untuk memberikan pandangan yang lebih detail, kerana dia isu yang nampaknya dia ada satu konflik di antara perundangan tanah dengan isu equity, yang kadang-kadang equity itu diterima dari sudut syariat. Sebab kalau ikutkan hukum syariat yang sebenar, tanah adalah satu perkara yang lain, pokok adalah satu perkara yang lain. Cuma mengikut undang-undang tanah di Malaysia ni, tanah dan pokok dikira siapa tanah itu, maka pokok itu adalah milik tuan tanah. Walhal, kalaulah orang lain yang tanam pokok itu dengan izin tuan tanah, maka pokok tersebut milik penanamnya. Penanamnya sampai kesudah, maknanya durian itu milik siapa yang tanam lah. Kalau anak sulung yang tanam, walaupun pemilik ayah dia mati, tapi pokok durian tersebut milik anak sulung, bukan milik pusaka. Contohnya macam itulah, saya nampak konflik antara perundangan tanah dengan isu pewarisan. So saya ingat benda ni saya kena terbalik sebab kita pun dah tak ada masa. So saya akan kupas dua isu ni dalam tuan kasih dalam minggu depan lah saya akan tengok. Cuma itu dia punya isunya, dia ada sedikit konflik antara perundangan tanah dengan isu equity yang isu equity yang kadang-kadang diiktiraf di dalam syariat. So apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurangnya kerana kelemahan saya. InsyaAllah persoalan ini kita akan kupas minggu depan. Kita sudah tak ada masa. Wallahualam.